Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Demi bulan apabila mengelilingi. Demi siang bila menampakkan diri. Demi malam apabila ia menutupi. Demi langit serta seluruh binaannya. Demi bumi serta yang ada yang di hamparannya. Demi jiwa serta seluruh penyempurnaannya. Puisi ini diciptakan dan diberikan oleh kita, oleh Zat yang Maha Agung, yang tak terlawan puisinya. Even dia dapat anugerah pembaca puisi terbaik, pencipta puisi terbaik, dia tetap tak akan dapat lawan puisi yang diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia ini. Puisi ini, original dia adalah dari bahasa Arab, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Inilah dia petikan puisi daripada surah Asy-Syams yang bermaksud matahari. Surah ke-39 ayat 1 sampai ayat 7. Gitu. Hari ni sebenarnya bulan Ramadan. Hari ni aku nak cerita something yang agak lagu pun sedih. Lagu pun sedih. Sekejap. Sebelum Piko teruskan, izinkan Piko untuk share dulu supaya mungkin bermanfaat untuk yang lain juga. InsyaAllah. Sambil tu kita layan dulu lagu Glitter Sonata, My Memory. Sekejap, baru 4. Terkejut dan sekejap Piko tak susun tau dia punya lagu ni. Jadi Piko download, Piko terus pasang.
Selalunya kalau kita download terpasang, selalunya dia akan keluar lagu yang kita baru play itu je kan. Tak tahu pula dia masuk dalam playlist. Dengan aku terkejut. Sekejap lah. Sekejap. Baru 7. Handphone ni banyak berjasa. Biasalah. Sekejap lah. Lagu ni ada copyright. Mana nak pasang? Kalau dalam Zoom tak apa kan? Astaghfirullahalazim. Ayo. Jom. Kita ceriakan mood kita dengan Lalu bangun. Lagu apa yang ceria? Lagu raya? Cukuplah, tak payah lagu. Ai. Nanti mau dokong. Baik mau live kejap. Hai, Assalamualaikum. Macam mana nak cerita ni? Astaghfirullahalazim. Kena ubah. Semalam kita belajar. Astagfirullah, tak boleh macam tu. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah tu kan kita minta maaf. Kena minta sopan-sopan. Astagfirullahalazim. Okey, jom kita cerita hari ni. Ni anak Piko nombor 2. Nama dia Kanzul Karami. Sekarang jangan lah tu. Mama dia dah lah ni. Baik kerja sama. Tumpah lu. Miska tak payahlah. Dia nak tunjuk muka juga. Semalam dia nampak Piko buat kapal. Lepas tu dia minta tolong buatkan untuk dia. Kapal rainbow. Bukan satu kan. Hijau, kuning, merah. Bagi mama kerjasama orange, sekejap. biru. Bagi mama kerjasama. Awak dapat Bagi mama kerjasama. Jangan usik kursi ni. dapat biru. Hai, Assalamualaikum. Masuk. Sila. Jemput datang. Jemput. Yang jauh mai dekat, yang dekat mai rapat. Mari. Aku nak cerita something ni. Mari. Hijau the handphone. Rahan kat muzik. Okay. Aku nak cerita. Mama nak cerita. Nanti dah bagi kerja sama. Mata mesti kat luar. Okay, aku nak cerita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya Miss Khatira. Miss Khatira makan sampai 5. 1. Mama. Kita nak cakap mama ni. Okay, bagus.
Dia biasalah, benda-benda macam ni dia memang akan ada gangguan. Kan? Kalau dia tak ada gangguan, dia tak terasa nikmat dia tu kan. Okay. Dia macam ni. Alhamdulillah Piko dikurniakan satu kelebihan yang mana Piko ni jenis tak kisah dengan orang. Alhamdulillah Piko diberi kelebihan. Piko suka amalkan setiap ilmu yang Piko ada. Bila Piko belajar, Piko terus amal. Bila Piko belajar, Piko terus amal. Bila Piko tak boleh belajar, Piko tak boleh amal, Piko tak akan belajar. Sebab memang dari dulu Piko minta, ya Allah kurniakan aku ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni asyuka. Allah. Tiba-tiba lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amalan yang diterima, doa yang dimustajabkan. Apa bahasa Arab dia tiba-tiba tak ingat. Tiba-tiba tak ingat. Tak kisahlah. Tiba-tiba tak ingat. Okay. Lepas tu, Alhamdulillah memang Piko amal doa ni. Sebab Piko tak suka benda yang Piko memang tak suka dari dulu. Piko tak suka belajar benda yang Piko tak boleh guna. Piko rasa benda tu useless. Piko rasa buang masa. Memang dari dulu. Piko mungkin sebab berkat guru-guru ayah Piko, mungkin ayah dan mak Piko. Mungkin juga asbab berkat mak ayah Piko selalu doakan anak-anak yang baik, mungkin kan. Selalu macam tu lah kan, sebab doa mak ayah kita. Tapi memang Piko sangat ingat, waktu Piko kecil-kecil, ayah Piko memang sangat suka mencari guru. Sebab ayah Piko ni dilahirkan, dilahirkan dalam keluarga yang senang. Tapi, turun. Dalam keluarga yang senang, tapi yang tak mengamalkan agama Islam sangat kan. Sebab arwah nenek Piko pun adalah mu'alaf. Convert dari Chinese, convert to Malay sebab nak berkahwin dengan arwah Tok Piko. And then memang dari kecil ayah Piko ni dia macam mencari. Memang Piko rasa semua orang akan mencari benda ni. Sebab benda ni adalah fitrah. Fitrah tu apa? Benda yang semula jadi. And then sebab tu lah mungkin sebab Piko ingat lagi ayah Piko dia selalu bawa kita orang pergi masjid. Masjid ni. Banyak masjid dia bawa. Lepas tu dia selalu bawa pergi jumpa orang-orang alim, guru-guru. Piko selalu ikut. Alhamdulillah. Mungkin sebab asbab tu. Kan? Lepas tu memang dari kecil Alhamdulillah Piko tak suka dengan benda-benda yang Piko rasa tak ada bermanfaat. Even Piko tengok TV pun, Piko akan cari ilmu dalam tu. Piko akan nampak. Piko akan tengok apa pengajaran aku boleh dapat daripada cerita ni. Apa pengajaran aku boleh nampak daripada cerita ni. Piko punya otak macam tu. Dia dah set macam tu. Alhamdulillah. Lagi satu mungkin sebab waktu Piko sekolah rendah juga, dengan asbab Tuan Dr. Mahathir, dia wajibkan anak-anak, dulu Piko ingat sangat, anak-anak semua wajib membaca. Sampai dia buat kontes membaca. Siapa membaca paling banyak akan dapat hadiah. Hadiah basikal, macam-macam hadiah waktu tu. Piko tak ingat. Tapi yang paling Piko ingat basikal. Sebab Piko suka gila basikal. Memang Piko obses dengan basikal. Lepas tu tapi Piko tak dapat. Piko 2 buku. Dia ada satu buku warna pink. Kalau sekarang buku pink tu adalah buku mengandung kan, kalau kat Malaysia. Kalau dulu waktu kita sekolah rendah dulu ada satu buku pink. Dalam tu kosong tapi dia ada tulis judul, berapa muka surat, apa moral daripada cerita tu. Dan kita kena buat. Setiap helaian tu kena buat kan.
buku setiap helai tu maksudnya ada setiap muka surat tu ada maksudnya satu buku. Satu buku yang kita baca, tulis sinopsis. And Alhamdulillah Piko suka. Sebab Piko nak dapatkan basikal tu. Piko pun baca. Waktu rehat je Piko pergi library. Tulis. Kan? Sampai double tau buku. Piko sampai tampal betapa banyak buku yang Piko baca. Sampai 2 buku yang Piko penuhkan. Maksudnya banyak buku lah kan. Piko tak ingat satu buku tu berapa muka surat kan. Maksudnya berapa buku. Tapi rupanya ada lagi yang lagi banyak kan. Ada lagi yang banyak. Diorang sampai 3-4 macam tu kan. Tu diorang menang. Piko ada 2 buku. Kan. Okay, lepas tu ni nak cerita, inilah diri Piko. Piko memang dari dulu macam tu. Even Piko tengok cerita pun Piko akan macam, apa aku boleh dapat daripada cerita ni? Macam orang tengok cerita cinta ke apa kan. Piko bukannya tengok diorang punya romantis ke apa semua. Tapi Piko tengok apa yang aku boleh belajar, apa yang aku boleh dapat daripada benda-benda ni. So macam tu lah kan. Alhamdulillah. Lepas tu semakin Piko membesar, itulah bukulah teman Piko. Kalau Piko tak ada duit, Piko tak ada duit belanja kan. Piko bukan orang yang senang sebab adik Piko ada 8 orang. Piko anak nombor 2. And waktu tu mak ayah Piko tak kerja. Ayah Piko kerja tapi dia tak tetap kerja dia kan. Kerja dia tak tetap. Sebab dia dah ada income yang tetap. Arwah nenek Piko dah tinggalkan rumah sewa yang banyak. So dia boleh ada duit pendapatan setiap bulan kan. Jadi dia tak rasa penting untuk kerja. Tapi tak banyak. Itu kisah dia. Tapi ini kisah Piko. Kisah Piko yang mana Piko lupa nak perkenalkan diri. Saya adalah Afiqah Kamal, merupakan leader untuk Piko Emporium, membantu adik-adik menjalani kehidupan dengan berani, bahagia dan ceria sambil menikmati krok. Oh my, golden sate egg penyet ajaib. Kan. Ini versi Korean spicy. InsyaAllah Piko doakan siapa yang makan golden sate egg penyet daripada Piko, dia akan rasa bahagia dan ceria. Krok. Gitu. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah inilah alasan kenapa hidup kita derita. Inilah alasan kenapa hidup kita derita. Okay. Hari ni hari Isnin. Semalam hari Ahad. Kemarin hari Sabtu. Lagi kemarin adalah hari Jumaat. Hari Sabtu dan Ahad, Piko ada kelas Miracle Woman yang dianjurkan oleh ESQ 165. Dan hari Jumaat pula adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan barakah lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Hari Jumaat, Piko mengalami satu situasi yang mana situasi tu untuk Piko applykan ilmu-ilmu yang Piko ada. Kan Piko dah sentiasa berdoa, ya Allah kurniakan aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu tidak dikira bermanfaat selagi dia tak digunakan. Kan? Dia tidak bermanfaat selagi dia tak digunakan, dia tidak bermanfaat. Jadi datanglah satu situasi untuk Piko amalkan ilmu Piko. Yang mana situasi tu kan Piko ni Piko macam tiba-tiba je nak jadi orang yang macam jadi pelajar yang kita kan kena berubah. Kita kena sentiasa berubah. Piko nak jadi pelajar yang bagus lah. Kita nak jadi pelajar yang bagus. Print workbook apa semua. Sebab Piko pernah masuk universiti dekat UiT insyaAllah. Course finance in business and finance Piko dah tak ingat lah. Lepas tu Piko ingat lagi waktu kita belajar dulu, memang kalau nak belajar memang kena ada print workbook ni kan. And then
So even kita tak ada duit pun, itu bukan alasan untuk kita tak print workbook. And Alhamdulillah, waktu Piko dekat U dulu, kita ada printer kan. Sebab kita waktu matric dulu memang kita dah tahu printer sangat penting. Jadi untuk print workbook waktu kat U tu tak ada masalah sangat lah. Tapi bila kita dah habis belajar, bila kita start daripada zero balik, kita start jadi macam orang baru, semua benda tak ada. And itulah, semua benda tak ada. Semua benda tak ada. Pasal tu lah Piko rasa macam salah lah. Sebab selama ni Piko belajar. Hai Kak Rahimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tengok live Piko. Apa khabar Kak hari ni? Kak Rahimah ni support apa tu? Kak Rahimah ni pernah beli dengan Piko Cook Rakmai. Kita adalah berkenalan sebab kita pernah join program Rich Work MMM. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Piko nak cerita, hari ni Piko cerita pasal pengalaman Piko lah. Pengalaman Piko kan. Yang Piko berlaku satu situasi hari Jumaat kan. Hari Jumaat Piko berlaku satu situasi yang mana Piko nak cuba jadi student yang baik. And then Piko cubalah nak print workbook kali ni. Sebab selama ni Piko tak print workbook. So kita kena jadi orang yang lebih baik kan. Manusia tu kena jadi lebih baik daripada hari semalam. Hari ni mesti lebih baik daripada semalam. Dan hari esok mesti lebih baik daripada hari ni. So Piko macam cuba nak jadi orang yang lebih baik. Piko cubalah nak print workbook. And sambil-sambil tu Piko nak print workbook Asma Husna. Sebab dulu Piko pernah baca. Waktu dapat mula-mula dulu Piko pernah baca. It's bestnya inti dia kan. Yeah. Best dia punya input tu. Baru baca satu muka surat dah menangis kan. Macam dia punya deep, dia punya perasaan baca sangat best tu. Sampai baru satu muka surat dah menangis. So macam kita teringat benda tu kan. Kita teringat. So kita pun nak print benda tu. Yeah. Tapi situasi tu dia macam tak menyempatkan kita untuk print. Lepas tu dah nak berbuka tu, kan saya tengah tunjuk lori dia. Ya. Buku apa tu? Buku ni mengenal Asma Husna Kak. Sekejap aku tunjuk. Dia adalah e-book. Tapi akak boleh dapatkan. Sekejap ni lah contoh. Ni Piko yang print biasa lah. Sebab Piko nak jimat kan. Kalau yang ikut asal dia sangat cantik. Warna purple. Munajat dan nasihat Asma Husna. Dia punya inti sangat deep. Sangat deep. Sangat apa tu? Bila kita baca tu memang boleh menangis lah. Kan? Mengenal Tuhan. Secara lebih dekat, lebih ikut dia punya maksud satu persatu Asma Husna tu. Sebab selalu kan kita baca Asma Husna, maksud dia pendek gitu je. Tak ada penerangan yang detail. Kali ni dia ada penerangan sangat detail yang lebih menusuk kalbu. Lebih kita mengenali Tuhan kita. Macam tu. Kalau akak berminat, nanti saya boleh bagi link nombor telefon ESQ yang terlibat. ESQ yang terlibat. Ahli-ahli tim ESQ lah. Sebab bukan dari Piko dapat tu sebab Piko ada pergi satu program namanya GEMA, Gerakan Menghafal Asma Husna. Lepas tu Piko dapat lah e-book tu. Gitu. Okay. Lepas tu tapi Piko macam teringin sangat. Piko nak sangat baca buku tu kan. Lepas tu Piko pun pergilah bawa kereta. Tolonglah bagi kerjasama. Mainlah kat sana. Terima kasih. Main jauh sikit. Okay, lepas tu Piko bawa lah kereta. Waktu tu Piko macam dah rushing ni, pukul 6 dah. Dah pukul 6 dah ni. Tapi esok dah kelas kan. Macam, macam mana kan. Lepas tu macam, pergi je lah. Tapi dalam hati tu macam tak elok rushing kan. Tapi nak juga. Dia macam ada perasaan nak juga kan. Lepas tu pergi juga. Pergi. Masuk dalam kereta tu sebab kita rushing. Dia kan mempengaruhi apa yang di dalam akan mengefek luaran. Sebab kita rushing.
So anak-anak pun jadi kelam kabut. And then waktu tu Piko laju. And then waktu turun bukit Piko tiba-tiba tak ingat. Mana beri aku. Betul terlanggar. Tapi Alhamdulillah semua orang selamat. Tak ada kemalangan jiwa. Alhamdulillah. Kemalangan kereta, kerosakan kereta je. Dia punya bonet, lampu depan, macam itulah. Tapi lain-lain Alhamdulillah selamat. Tak ada kemalangan jiwa, tak ada terantuk, tak ada apa. Semua tak ada, selamat. Alhamdulillah. Waktu terlanggar tu, Piko macam gunakan ilmu magnet rezeki. Wow, keren. Keren tu bahasa Indonesia kan macam apa bahasa Melayu? Keren ni macam power macam tu lah kan. Oh, power je kan. Macam mana bahasa Melayu? Tak tahu. Keren. Terlampau emosi. Cry. Don't cry Piko. Okay. Terima kasih Kak. Okay, lepas tu masa Piko pun Piko jumpa lah gunakan ilmu magnet rezeki daripada panas. Wow, keren. Ya Allah, bestnya. Aku nak dapat benda yang baru, benda yang lebih besar. Waktu tu Piko boleh ketawa lagi lah. Bila Piko boleh gembira lagi. Sebab Piko tahu husband Piko dia baru dapat payment. Tapi Piko minta maaf lah dengan uncle tu kan. Minta maaf uncle semua kan. Memang salah saya tahu memang salah saya kan. Memang sebab Piko tahu memang Piko rushing kan. Memang salah saya. Lepas tu uncle tu dah sebab Piko asyik kata salah-salah tahu kan. Yalah. You pergi report semua kan. Pergi report polis dan semua kan. Lepas tu Piko macam kena report polis macam. Masa dia macam malas nak panjang cerita kan. Okay dah pergi report polis tu je dia cakap kan. Okay, lepas tu sebab dia tahu dia boleh claim insurans. Waktu tu dia pun tengah bawa Grab. And then Piko bawa lah kereta Piko yang dah kemek tu. Piko bawa lah pergi Permaisuri untuk print. Alhamdulillah Piko pergi print. And Alhamdulillah anak-anak dapat mainan. Lepas tu tiba-tiba dapat diskaun lagi. Alhamdulillah, syukur. Lepas tu Piko pun baliklah rumah. Lepas tu Piko nak balik lah. Waktu Piko nak balik, Piko cuba start engine. And Piko nak cuba masuk gear. Tak gerak. Dah tak boleh gerak. Macam kenapa tak boleh gerak ni? Waktu tu boleh lagi. Piko bawa, Piko keluarkan dia. And then betul-betul dekat kawasan yang lapang. Betul-betul depan dia tak ada orang. And tempat tu memang lapang. Alhamdulillah, memang mudah. Lepas tu memang dah tak boleh gerak kan. Kenapa tak boleh gerak? Lepas tu Piko pasang lampu kecemasan. Lepas tu Piko pun tolak ke tepi. Alhamdulillah, mudah. Alhamdulillah. Dan ada orang tolong untuk tolak kan. Alhamdulillah. Lepas tu Piko pun balik. Piko balik dengan jalan kaki. Sebab perjalanan kita ke rumah masih jauh. Kita pun jalanlah kaki kan. Sambil tu Alhamdulillah beli burger dulu. Sebab kita parking depan abang burger. Beli burger dulu. Lepas tu kita berbuka lah tengah jalan. Tu jalan kaki. Balik rumah. Solat maghrib. Alhamdulillah sempat solat maghrib. Lepas tu Kita berlatih jalan-jalan dengan bersenam. Ya, bersenam maghrib namanya kan. Kalau siapa follow Piko ada buat senam maghrib. Lepas tu lepas dah solat tu kita makan. Lepas tu polis telefon. Orang yang awak langgar tu dia dah report. Awak kena datang sini cepat. So aku macam kena datang juga ke hari ni juga ke? Ya, kena datang hari ni juga. Lepas tu dia kata. Lepas tu Piko orang kata lah, tapi saya tengah makan ni. Lepas tu dia kata tak apa, kita 24 jam. Lepas tu Piko macam okay, 24 jam. Okay, mana Piko sempat lah solat Isyak semua dulu. Settlekan kerja kat rumah dulu. So Piko pun pergilah. Piko pergi kan. Piko pergi. Piko nak minta tolong husband Piko. Tapi husband Piko dia telefon. Dia cakap sibuk. Dia tak boleh tolong Piko. Tak apalah. Piko naik Grab. Piko pun pergilah naik Grab ke Permaisuri. Piko Alhamdulillah. Piko jenis yang suka simpan nombor telefon orang tau. Tak kisahlah dia tu runner ke, postman ke, siapa-siapa ke, scammer ke. Piko akan save nama dia. Scammer, postman, towing. Alhamdulillah sebab Piko dah pernah pakai towing. And
Piko simpan nombor telefon dia. Lepas tu Piko terus telefon dia. Alhamdulillah dia kata dia boleh kan. Dia boleh tolong Piko. Sebab Piko pun dah lepas tu macam okey lah, kita pun pernah kenal kan. Lepas tu pergi sana. Lepas tu dah sampai kat sana, husband Piko tak sampai lagi kan. Tak apalah. Lepas tu Piko tumpang towing tu. Pergi balai polis. Lepas tu sebab dia towing, so dia dah biasa dengan prosedur polis. Kan. Lepas tu macam pergilah kat sana. Lepas tu kat sana, Piko hantarlah gambar dekat husband Piko, kereta macam mana, apa semua. Lepas tu waktu tu Piko macam boleh cerita lagi. Tiba-tiba husband Piko kata, jual je lah kereta tu. Lepas tu Piko macam, repair baru berapa kan, nak dapat balik berapa. So Piko macam sampai hati dia nak jual kan. Lepas tu tapi Alhamdulillah malam tu sebab Piko penat apa semua kan. So lepas Piko dapat tu je kan, dapat info tentang tu, Piko terus air mata Piko tak berhenti mengalir. Lepas tu jumpa polis pun mengalir je air mata kan. Lepas tu bila jumpa sarjan tu, dia cakap cerita Afiqah. Macam mana Afiqah kan? Nama betul Piko Afiqah kan. Cerita Afiqah, kenapa? Apa yang berlaku ni? Sambil air mata dah penuh ni, Piko pun cerita lah. Saya sebenarnya esok ada kelas, tapi saya nak print buku tu, saya rushing kan. Lepas tu terlanggar. Piko cakap kat situ tu terlanggar. Lepas tu dia kata, tak apalah macam ni, malam ni sistem problem, jadi saya tak boleh nak isukan saman untuk awak. Apa-apa pun saya akan message awak nanti. Lepas tu waktu tu dah lewat malam kan. Lepas tu anak Piko dah tertidur. Lepas tu macam yelah, bila kita ada anak ni rezeki kan. Orang jadi kesian kan. Lepas tu dia tanya lah, kenapa awak tak datang dengan husband? Lepas tu bila dia cakap husband terus lagi, Piko rasa nak nangis. Lepas tu Piko cakap lah, lagi dah Piko rasa nangis. Piko cakap, dia bukan nak tolong pun, terus saya rushing. Lepas tu Lepas tu Piko cakap lah, dia lagi nak jual lagi kereta tu kan. Punya tak nak tolong kan. Lepas tu lepas tu tak apalah. Tapi dalam hati tu macam kita berlawan lah. Kita kan ada ilmu. Pak Nas kata itu adalah pembalut. Allah nak bagi benda yang lebih besar. Allah nak bagi sesuatu yang lebih indah, yang lebih best daripada tu. Tapi tak tahu waktu tu macam nangis kan. Dalam hati sebab ada ilmu dia boleh kontrol lah. Tapi mata tu tak berhenti mengalir. Lepas tu Alhamdulillah esoknya kan Piko pergi program Miracle Woman, yang di host dia yang di apa tu, dia punya speaker adalah Coach Nia. Coach Nia tu baru Piko tahu rupanya Coach Nia ni adalah isteri kepada Coach Brown, yang mana dia adalah, Coach Brown ni adalah pelapis nombor 1 untuk Dr. Adi Najah Agustian, gurunda kita, gurunda kami yang alumni ESQ. Lepas tu dalam program tu cerita pasal macam mana nak jadi wanita yang ajaib, macam mana nak jadi wanita yang sabar, macam mana kan. Dalam program tu jadi dia macam healing. Piko ada ujian, Piko terus healing. Bila terus healing, dia tak adalah melarat kan. Alhamdulillah hari pertama je Piko dah rasa boleh move on. Kalau tak Piko rasa macam, ya Allah, aku tak nak duduk dengan dia lagi, ya Allah kan. Kalau tak Piko rasa macam, aku tak nak duduk dengan dia lagi, aku dah tak sanggup.
Tapi itu bukan point dia yang Piko nak cerita hari ni. Point dia adalah, Alhamdulillah, malam tadi heal juga, Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, sabar Piko, hak. Jom hak. Tapi itu bukan isu dia sebenarnya. Bukan itu yang Piko nak cerita sebenarnya. Tarik nafas. Tarik nafas, tenang. Okay. Sebenarnya itu bukan point dia. Sebenarnya memang hidup ni, kita duduk dengan siapa-siapa pun ada ujian. Kan? Duduk dengan orang kaya pun ada ujian. Duduk dengan orang tak ada apa-apa pun ada ujian. Dengan sesiapa pun ada ujian. Allah nak bagi Piko jadi orang yang boleh, insyaAllah boleh menginspirasikan ramai orang, insyaAllah, supaya bila kita berpegang dengan Allah, kita akan tenang, kita akan gembira, kita akan rasa okey je. Dugaan nak pula sekarang COVID kan. So Allah nak tunjuk sebenarnya, insyaAllah, walaupun ujian tu seberat mana pun, sebenarnya ujian tu kita mampu untuk lakukan, untuk kita hadapi. Sebab memang Allah dah janji, Allah dah cakap Dia akan bagi benda yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, Dia memang tak akan bagi. Dan Allah tahu Piko mampu, sebab tu Allah bagi kat Piko. Alhamdulillah, memang Piko Alhamdulillah sebenarnya mampu sebenarnya. InsyaAllah. Sebab kenapa Piko pilih husband Piko dulu? Sebab Piko memang dah berjanji dengan Allah. Piko cakap, ya Allah, aku akan buktikan. Walaupun aku berkahwin dengan orang yang tak ada apa-apa, InsyaAllah aku umur. Terima kasih Kak. Amazing lah Kak ni. Kak ni sangat amazing. Okay, lepas tu sebab Piko dulu kahwin, memang Piko memang dah janji dengan Allah. Piko cakap, ya Allah, memang aku kahwin ni sebab aku nak buktikan yang walaupun dia tak ada apa-apa, kita boleh bahagia. Sebab aku tahu aku ada Engkau ya Allah. Aku ada Engkau, Engkau yang menjaga aku. Engkau yang bagi aku dunia ni. Dunia ni Kau punya ya Allah. Alhamdulillah, waktu Piko mula-mula kahwin, memang husband Piko tak ada apa-apa. Serius tak ada apa-apa. Tak ada motor, lesen motor pun tak ada, motor pun tak ada, kereta pun tak ada, rumah pun tak ada, semua benda tak ada. Yang dia ada waktu tu adalah hanya satu pekerjaan, iaitu plumbing, kerja bawah orang. Itu pun waktu tu gaji sehari RM60. Alhamdulillah, lepas kahwin naik jadi RM80 sehari. Lepas tu memang Alhamdulillah Piko memang sangat bahagia. Sebab Piko nak buktikan yang bahagia tu milik Allah, bukan sebab duit. Dan dari dulu Piko nak cakap dengan Allah, ya Allah, aku tak nak jadi hamba duit. Aku tak nak jadi hamba yang lain selain Engkau ya Allah. Dan Piko sangat terkejut, sama macam akak Piko. Waktu kahwin, suami tak ada apa-apa kan? Sebenarnya bukannya itu yang jadi isu dia kan? Betul. Sebab Piko pun dengar Ustaz Kazim Ilyas pun dia kata kebanyakan rumah tangga belum mula kahwin memang takkan ada apa-apa. Kan? Yang penting macam mana cara kita membina. Astaghfirullahaladzim. Baik kita sama. Okay. Astaghfirullahaladzim, kena lembut macam. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Okay, lepas tu memang Alhamdulillah Piko dah buktikan. Walaupun tak ada apa-apa, Piko hidup bahagia. Piko rasa bebas. Piko rasa hidup Piko bebas. Sebab sebelum tu Piko hidup dalam keadaan yang penuh tertekan. Semua benda tak kena. Piko rasa hari-hari Piko rasa nak keluar dari rumah, Piko rasa nak lari dari rumah. Tapi Alhamdulillah, bila Piko berkahwin, Piko dapat kebebasan, Piko dapat buat keputusan sendiri, and Piko rasa sangat bahagia. Inilah tajuk kita. Alasannya kenapa kita hidup derita. Sebab kita start lupakan Allah. Bila kita start lupakan Allah, hidup kita akan derita. Lagi satu, bukan kalau kita je,
apabila kita mengikuti orang yang lupakan Allah, itu juga jadi punca kenapa hidup kita derita. Sebab Piko ada terikut, sebab dia macam ni tau. Piko ada macam Piko nak jaga keberkatan. Memang keberkatan tu Piko pernah dengar, tiada ketaatan untuk orang yang tak taat pada Allah. Bila kita nak cari keberkatan, itulah sebenarnya ilmu yang Allah nak bagi kat Piko. Kalau orang tu sendiri tak yakin dengan Allah, kau tak payah ikut dia. Kalau orang tu sendiri yang buat semua benda ni bukan kerana Allah, kau tak payah ikut dia. And Alhamdulillah, Piko waktu tu tak sedar tau. Piko tak sedar. Memang Piko tak sedar. Tapi bila Piko ingat-ingat balik, dia buat benda-benda ni sebab dia kata dia nak gaji dia lebih daripada bos dia sebenarnya. Bukan sebab nak tolong orang sangat. Lepas tu Piko macam, patutlah aku derita. Patutlah, walaupun Piko nak kejar keberkatan, tak ada keberkatan. Makin lama makin derita hidup Piko. Makin tertekan, makin ilmu yang Piko ada semua hilang. Punca dia adalah sebab dia sendiri bukan buat kerana Allah. Jadi, kalau kita tak nak hidup kita derita, kita kena cari orang yang berjuang kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah, dan diri kita sendiri pun kena sangat yakin dengan Allah. Barulah hidup kita akan gembira, bahagia dan ceria. Itu point dia sebenarnya. Sebab bila kita ikutkan, walaupun kita nak cari keredaan, tapi orang tu sendiri tak cari redha Allah, dia akan efek kat kita. Itulah yang akan kita pun terikut-ikut derita tu. So, bila kita faham benda ni, kita kena cepat-cepat lari daripada orang yang bukan berjuang kerana Allah. Yang bila dia buat sesuatu tu sebab dia nak duit. Bila dia buat sesuatu sebab dia nak kaya daripada bos dia. Bila dia buat sesuatu tu sebab dia nak tunjuk dekat orang je. Bila dia buat sesuatu tu bukan sebab Allah. Jadi kita tak perlu ikut orang macam tu. Kalau kita ikut orang macam tu, memang hidup kita akan derita. Lebih-lebih lagi tentang COVID ni, lagilah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam itu. Alhamdulillah, Piko ditemukan dengan ESQ. Alhamdulillah. Piko syukur sangat-sangat. Waktu Piko dalam dilema, waktu Piko dalam dihimpit perasaan derita tu, benda ni lah yang mencabut kebahagiaan Piko. Seriously. Benda ni lah yang mencabut kebahagiaan Piko yang Piko tak sedar. And Piko selalu berdoa, ya Allah, sebab Piko ni ada isu kewangan. Memang Piko ada isu kewangan. Piko mengaku. Sebab tu Piko mencari, sebab Piko nak improve. Piko nak keluar daripada kepompong tak ada duit. And sebab Piko kan dah cakap dengan Allah, ya Allah, aku tak nak jadi hamba kepada benda-benda lain selain daripada engkau. Sebab Piko pernah baca orang yang berhutang dan dia tak mampu membayar hutang, dia adalah hamba duit. Sebab dia terikat dengan duit tu. Sebab tu Islam sangat melarang kalau kita berhutang tanpa ada ilmu. Hutang ni, kalau orang dari segi bisnes, dia ada kepentingan dia. Tapi untuk orang yang tak ada ilmu, dia akan terjerat. Hutang tu akan jadi penjara untuk dia. Kita macam hamba kepada, ini adalah orang yang bukan Islam sendiri yang tulis. Richest Man, buku dia adalah The Richest Man in Babylon. Buku ni yang ditulis oleh Josh S. Clason. Dia tak Islam, tapi dia sendiri cakap siapa yang berhutang, dia adalah ibarat hamba kepada duit. And then Piko dengar lagi ada satu potongan-potongan video Robert T. Kiyosaki, usahawan yang terkenal yang kita tahu dia sangat famous dengan buku Rich Dad Poor Dad. Dia sendiri kata, once you want a payslip, that means you are slave of money. So benda macam ni lah, kan, benda macam ni. Lepas tu Piko macam sedar, lah, kebanyakan usahawan-usahawan yang berjaya ni, walaupun dia tak Islam, dia sangat berpegang teguh dengan Tuhan. Dia ada keyakinan dekat Tuhan, walaupun dia tak Islam. Cuma Tuhan dia tu, dia bukan Allah lah mungkin, tapi dia ada pegangan dekat Tuhan. Dia tak berpegang pada sesiapa, tapi dia berpegang pada Tuhan. Kalau macam kita orang Islam, kita ada Allah, kita kena berpegang pada Allah. And sebab itulah tiba-tiba hilang. Sebab itulah
Kenapa Piko nak berusaha untuk nak ada pendapatan sendiri kan, berusaha. And then dalam usaha Piko tu lah Piko terjerumus dalam satu kawasan yang gelap, yang Piko sendiri tak sedar itu adalah kawasan gelap. Piko cuba nak cari keberkatan. Rupa-rupanya itu bukan keberkatan sebab dia sendiri tak mencari keberkatan Allah. And waktu dalam kegelapan tu, alhamdulillah, Piko selalu berdoa, ya Allah, ilmu ni kau punya, ya Allah, ilmu ni kau punya, ya Allah. Tunjukkan aku ilmu yang betul kan. Alhamdulillah. Lepas daripada tu, alhamdulillah, Piko dikenalkan dengan ESQ, Piko dikenalkan dengan gurunda tercinta kita, Dr. Ari bin Anjak Agustin. Alhamdulillah. Sejak daripada hari tu, banyaklah benda yang, proses healing tu. Lepas tu, Piko pernah dengar juga, Bonda Muhaya cakap, baru je lagi, dalam 2-3 hari sebelum ni, Bonda Muhaya cakap, kalau kita dalam keadaan yang stres, kita rasa hati kita tak tenang, macam kita macam berperang dengan dua jiwa, macam itu menandakan sebab waktu zaman kita kecil dulu. Waktu kita kecil dulu, kita tak dapat kasih sayang yang betul, kita tak dapat didikan yang betul waktu kecil. Sebab tu dia akan jadi, dia jadi balik macam tu. Kita akan jadi macam budak kecil kita dulu. And then sebab Piko dah dalam kegelapan tu, memang Piko perasan benda-benda ni macam berlaku balik. Apa yang Piko kecil-kecil dulu Piko cuba buang, dia berlaku lagi. Lepas tu tapi alhamdulillah, dalam program ESQ, dia ajar kita macam mana kita nak buang memori buruk ni, macam mana kita nak move on. Piko waktu Piko ada seorang kawan baik yang yang Piko selalu minta nasihat dari dia lah. Piko suka minta nasihat dari orang, dan orang tu sangat boleh dipercayai lah. Selalunya dalam hidup Piko 2 orang ni je yang Piko minta nasihat. Lepas tu Piko minta nasihat dia. Lepas tu dia cakap, kau ni sebenarnya tak boleh move on lagi. Dia kata kan, kau sebenarnya belum move on lagi, sebab tu kau macam ni. Lepas tu dulu Piko tertanya-tanya, macam mana nak move on? Aku tak tahu macam mana nak move on. Orang boleh senang cakap move on. Macam mana nak move on? Tapi alhamdulillah, dalam program ESQ, dia bagi tahu cara-cara kita move on, macam mana kita nak buang perasaan tu. Dia ajar. Even Piko dah pergi banyak kali pun, nak menunjukkan betapa banyak je lagi Piko punya ni kan, benda yang Piko belum move on. Itulah. Kan, kena buang semua benda tu, barulah kita jadi lebih tenang, barulah kita boleh move on lah. Alhamdulillah, yang pasal kereta tu, alhamdulillah, lepas je tu terus ada kelas kan, so Piko terus boleh move on. Tak adalah terbawa-bawa lama, sebab Piko jenis yang susah move on kan. Tapi alhamdulillah, terus boleh move on. Terus macam, okay, semangat. Allah tahu aku kuat, sebab tu lah Allah pilih aku kan. Sebab aku dah boleh buat dah dulu pun aku dah boleh buat. Ini kan pula sekarang kan, sekarang dah ada lagi banyak ilmu, sepatutnya lagi boleh buat kan. Kan macam tu. Tapi point dia, kenapa kita hidup derita, satu sebab kita tak yakin dengan Allah. 2 sebab kita ikut orang yang tak yakin dengan Allah. Itu je sebab dia. Miska, mana carrot Miska? Dia bilang kita nak masuk rumah. Itulah dia. Terima kasih Kak Rahimah dengar sampai akhir. Ya Allah, terharu Piko. Sebenarnya kan, macam malam tadi pun healing juga, sebab sebenarnya tak kisah pun sesiapa yang datang kat kita kan, suami kita ke apa. Sebab Allah bagi kita apa yang kita perlukan. Bukan Allah bagi kita apa yang kita nak. Allah bagi juga apa yang kita nak, tapi Allah lebih bagi apa yang kita perlukan. Macam Piko memang berdoa, ya Allah bagilah aku suami yang boleh mengingatkan aku padamu ya Allah. Dulu akak duduk KL juga Piko.
Masa baru kahwin, bayangkan gaji suami akak bersih 400 je tau. Sewa rumah masa tu 300.5. Ya Allah. Cuba fikir macam mana nak hidup kat kota mencabar. Hidup kita ada cara ikhtiar. Ulat dalam batu pun boleh hidup tau. Kan? Ustazah Piku. Taklah kau. Saya bukan ustazah. Saya bukan ustazah lah. Tak, ni sebab Piku rasa macam ni tau. Bila kita dah macam ni kan, Piku rasa macam ramai orang, dia macam dia tahu ilmu ni tapi dia tak berani nak cakap. Sebab nak bercakap ni pun sebenarnya perlukan keberanian. Sebab kita kena sedar apa tu, jadi speaker tak senang. Sebab ada orang akan suka dan ada juga orang akan kecam. Dia macam tu. Sebab tu ramai yang tahu tapi dia takut nak bagi tahu. Dia macam tak berani nak menyampaikan. Tak apalah, diri sendiri tahu cukup, macam tu kan. Janji tak kacau orang lain kan, macam tu. Dulu pun Piku macam tu. Dulu Piku rasa macam tak apalah, janji aku tahu ilmu ni aku bagi seseorang, macam tu kan. Tapi bila dah join Richwork, join ESQ lagi, dia kata, sebab sebenarnya sebenarnya ramai dekat dunia ni yang ada isu yang sama macam kita, yang mungkin perlukan jalan keluar. Macam Piku kan, Piku perlukan jalan keluar, macam mana nak move on. Alhamdulillah sebab ada ESQ yang keep on cerita, keep on bagi, keep on buat program. So Piku dapat nikmat, dapat tahu macam mana nak move on. So sebab itulah Piku cerita, bukan sebab Piku ustazah. Sebab Piku rasa macam kesian juga kalau ada orang lain yang mungkin ada situasi yang sama macam kita kan Kak kan. Mungkin ada situasi yang sama. Boleh apa tu? Kurang. Mungkin ada situasi yang sama macam kita. Kita bolehlah tolong kan. Nak pula anak-anak muda zaman sekarang kesian sebab diorang takut nak tanya dengan orang-orang yang lebih tahu. Sebab kadang-kadang orang yang lebih tahu ni dia macam malas nak layan budak-budak kan. Sebab tu Piku macam suka nak bagi tahu untuk adik-adik. Macam tu. Macam tu lah. Itulah tengok akak pun, kisah akak sangat inspiration. 300.5 sewa rumah. Alhamdulillah Piku waktu mula dulu kita orang sewa bilik je. Sewa bilik murah lah, 100.5 je. Sewa bilik je kan. Bilik tu sangat kecil. Walaupun sangat kecil tapi sangat bersyukur sebab kita ada tempat nak berteduh. Kalau tak adalah duduk bawah jambatan ke kan. Tak adalah duduk bawah jambatan ke. Ada rumah cuma dalam bilik kecil. Bersyukur Alhamdulillah. Dan itulah. Hidup ni bila kita bersyukur dan kita sabar, Allah akan tambah. Allah akan upgrade hidup kita kan Kak. Sebab tu Allah tambah rezeki. Tambah rezeki. Sebab Alhamdulillah Piku bersyukur dan Piku sabar selama 2 tahun duduk dalam bilik kecil tu. Alhamdulillah Allah bagi Piku rumah sekarang ni kan. Rumah sewa sekarang yang besar. Daripada dulu duduk bilik kecil je. Nak jalan ke mana-mana kecil situ. Dapur situ, semua situ. Lepas tu ni Alhamdulillah syukur. Allah bagi sewa rumah kan. Ada orang tu sampai anak berapa kan. Sampai anak berapa tak pindah-pindah lagi. Itulah kadang sebab dia tak tahu ilmu ni. Kita kena sabar dan bersyukur. Minta dengan Allah. InsyaAllah Allah akan tambah. Macam dulu Piku tak ada kereta. Husband Piku tak ada motor. Lepas tu Piku berdoa dengan Allah. Berdoa. Alhamdulillah husband Piku dia terbuka hati untuk ambil lesen motor. Sebab dia jenis yang dia foreigner kan. Jadi dia rasa insecure. Dia selalu rasa insecure. Lepas tu itulah peranan wanita ni juga. Sebagai isteri kita kena support. And itulah bila Piku support. Alhamdulillah dia ambil lesen motor. Bila ambil lesen motor, Alhamdulillah dapat motor. Kan. Lepas tu Alhamdulillah Piku pun dapat kereta. Macam tu. Alhamdulillah. Waktu kereta Piku terlanggar tu kan. Kan kalau ilmu minit rezeki kita kena sabar. Kita kena fokus kesyukuran. Lepas tu Piku pun fokus lah. Piku syukur lah. Ya Allah syukur kau dah bagi aku pinjam 5 tahun. Ya Allah terima kasih ya Allah dah bagi aku pinjam 5 tahun. Tapi kan itulah. Orang kata ada ilmu ni jadi benteng kan. Memang kalau bila orang nak bagi nasihat tu memang sangat senang. Sabar.
syukur. Tapi bila kita nak tu kan, bila kita boleh syukur, kita boleh wow keren tu boleh. Tapi bila sampai satu point dia kata jual je lah, aku macam okay, lepas ni aku dah tak ada kereta, lepas ni aku dah tak ada kaki. Tapi tak boleh kan, kita kena move on. Alhamdulillah lepas pergi program move on, Miracle Woman, kita boleh move on. Tak apa. Dulu pun aku tak pernah, dulu pun 2 tahun aku tak ada kereta kan. Dulu pun Piko boleh je bebas kan, sebab kita masih ada kaki. Lepas tu public transport pun banyak, harga pun masih affordable kan. InsyaAllah. Lepas tu sekarang pun Piko dah ada ilmu untuk bisnes. Alhamdulillah. Macam tu. Kan? Itulah cara untuk move on. Sebab itulah orang kata ilmu ni sangat penting. Kan? Ilmu sangat penting. Berapa minit dah Piko live? Dah sampai sejam. Okay, Piko nak cerita kan? Piko nak cerita pasal macam mana dulu mula Piko tak tahu berapa lama lagi Piko hidup. So Piko nak cerita lah macam mana cara Piko atasi. Sebab Piko tahu Allah bagi Piko ujian ni sebab Allah nak Piko feel. Bila Piko feel, baru Piko boleh cerita dengan seikhlas hati Piko. Sebab manusia mudah lupa. Sebab Piko sangat tahu manusia mudah lupa. Sebab Piko pernah meniaga pacak tu kan. Piko tahu penat. Tapi kita tak ingat rasa penat tu macam mana. Rasa renyah tu macam mana. So Piko cuba lagi buat. Lepas tu Piko buat Allah renyahnya kan. Padahal kita pernah buat kan. Kita lupa perasaan tu. Sebab tu Allah datangkan ni supaya kita ingat macam mana nak cerita kat orang kan. Kalau tak kita susah nak cerita. Sebab kita tak ada feel tu kan. Sebab feeling ni cepat hilang. Memori dia takkan hilang sampai bila. Tapi feeling cepat hilang. Sebab tu Allah datangkan balik benda tu supaya Piko ada feel. Supaya Piko rasa kesian dekat orang yang ada situasi yang sama macam Piko. Dulu memang Alhamdulillah Piko niat nak kahwin tu sebab Piko nak tunjukkan, ya Allah, aku nak buktikan aku boleh bahagia walaupun tak ada duit macam ni kan. Walaupun kita orang ni daripada nothing, kosong. Sampai kan kita orang balik kampung dapat zakat tau. Baru Piko tahu orang yang berhutang ni dapat zakat, layak untuk dapat zakat. Piko macam, kenapa kita dapat zakat? Kita baru kahwin. Lepas tu macam kita bukan anak yatim piatu. Kita kan dah kahwin. Lepas tu Piko kata lah, sebab kita ada hutang, sebab tu lah kita tak layak terima zakat. Aku macam, aduh sedihnya ada orang hutang ni kan. Okay, cerita macam ni. Alhamdulillah, memang kalau nak apa-apa dengan ilmu. Alhamdulillah, itulah Piko kata, Piko sangat bersyukur sebab Piko suka membaca. Piko ikut apa yang Tun Dr. Mahathir sarankan, membaca. Piko ingat sampai sekarang, Tun Mahathir dia tak berhenti cakap, banyakkan membaca. Ada pernah satu session, Tun Dr. Mahathir berbicara dengan robot tu, nama dia apa waktu tu? Dekat conference mana tah, Jepun ke, Piko tak ingat. Tapi conference tu macam dunia. Tun Dr. Mahathir dengan siapa tak lagi Perdana Menteri, tak ingat lah presiden mana. Tapi yang Piko ingat part Tun Dr. Mahathir. Dia orang macam nak lawan dengan robot lah. Tun Dr. Mahathir tanyalah dengan robot tu. Tanya. Lepas tu ada satu part tu, Tun Dr. Mahathir cakap, awak kena banyak membaca. Dia cakap, macam mana Tun Dr. Mahathir kata, awak kena banyak membaca. Tahu macam ni, robot tu tanya macam ni, macam mana awak boleh jadi Perdana Menteri dalam usia awak 90, umur Tun Dr. Mahathir 90 lebih kan macam tu. Macam mana awak boleh jadi Perdana Menteri walaupun umur awak dah macam ni? Lepas tu Tun Dr. Mahathir kata, awak kena banyak membaca. Lepas tu robot tu pun jawab, kalau saya dah banyak membaca dan saya banyak ilmu, adakah saya boleh jadi Perdana Menteri? Lepas tu semua orang ketawa. Sebab dia robot kan. Sebab Tun kata
awak kena banyak membaca. Lepas tu dia jawab lah, habis kalau saya dah banyak membaca dan saya banyak ilmu, saya lagi banyak ilmu daripada Tuan Dr. Mahathir, adakah saya boleh jadi Perdana Menteri? Dia cakap macam tu. Dan semua orang ketawa. Apa point dekat sini adalah betapa Tun Dr. Mahathir tu macam mana dia boleh naik. Dia bagi tahu kat orang sebab dia banyak membaca. Dia tahu sejarah dan dia sangat sarankan kita supaya suka membaca. Aku ingat lagi ada satu lagu dia yang Allah, bateri dia nak habis. Ada Tun Hasmah sekali nyanyi. Isteri dia sendiri yang nyanyi. Tapi isteri dia tak menyanyi lah. Isteri dia apa? Isteri dia berpuisi. Mari Piko tunjuk kat korang. Punya Tuan Dr. Mahathir nak suruh kita belajar membaca. Dia siap suruh buat lagu dan dia dipuisikan sendiri oleh isteri dia. Membaca. Dan Piko suka lagu dia ni. Mari kita dengar sama-sama. Piko selalu dengarkan dekat anak-anak Piko. Awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu, suruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, dengan membaca. Apalah nama tanpa ilmu, apalah mahkota matanya palsu. Tanpa membaca, catatlah minda. Tanpa ilmu kemanalah kita? Jika ilmu penuh di dada, bila berkala dengan membaca. Angkat tangan. Niat sempit menjadi luas, tepat kejayaan dengan membaca. Negara yang kecil tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Mari kawan, kita membaca. Mari spoil lah kan. Zoho pukul 1 semula. Ada spoil. Sekejap, semula. Kau teruskan dekat chorus ya. Ilmu kemanalah kita? Jika ilmu penuh di dada, bila berkala dengan membaca. Dunia sempit menjadi luas, tempat kejayaan cara terbatas. Negara yang kecil tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Chorus. Mari kawan, kita membaca. Marilah kan
Banggalah pandai-pandai buku buku berbagai ilmu. Santang lemak mengalir, santang tulang pemuda. Jangan anak menangis, salah ingat itu membaca. Timba ilmu perjuangan, sambutlah seruan, jadikan membaca gaya kuasa. Take a book and read to get knowledge. Everyone has to read. Open up your mind. Let's get ready. Atau wawasan. Inilah dia lagu. Punyalah Tun Dr. Mahathir kita nak suruh kita membaca sampai isteri dia sendiri buat puisi. Santan lemak manis, santan kelapa muda. Jangan anak menangis kalau anak tak membaca. Gitu. Alhamdulillah, dengan usaha Tuan Dr. Mahathir ni lah, alhamdulillah. Itulah Biko suka membaca. Alhamdulillah. And Biko suka membaca. Itulah. Sebab tu, sebenarnya, point dia bukan sebab membaca je. Tapi sekarang, kita tak payah baca pun. Point dia sebenarnya adalah ilmu tu. Sekarang ni, tak payah baca pun kita boleh dapat ilmu kan. Yang penting tu lah, kena cari ilmu tu. Ilmu tu yang penting. Macam tu lah. Kalau macam ilmu dalam rumah tangga, kalau orang tanya Biko, apa ilmu untuk rumah tangga? Sebab kawan-kawan Biko macam ramai yang tanya Biko. Sebab Biko macam tenang, relax. Padahal diorang pernah datang tau rumah Biko. Diorang terkejut. Diorang terkejut gila. Terkejut gila. Sebab Biko, guru macam ni je. Biko, selama ni Biko happy. Memang Biko happy pun. Biko happy semua kan. And then, lepas tu bila Biko boleh berjalan, time ada kenduri je Biko pergi kenduri, semua-semua. Macam okey je, tak ada masalah. Tak ada pun Biko cerita, macam ni hidup aku macam ni. Tak ada pun. Lepas tu, diorang, waktu Biko bersalin anak first, diorang datanglah rumah Biko beramai-ramai. And then, bila diorang nak tumpah solat, sebab mula diorang masuk tu, diorang ingat tu rumah Biko lah kan. Lepas tu, bila diorang tumpah solat, Biko cakap, okey lah, tumpah masuk kat bilik aku. Bilik je aku ada kan. So, lepas tu diorang pun ramai waktu tu kan. So, bilik orang lain tu kan orang lain punya. Kalau macam, kalau itu rumah kita sendiri, rumah kita ada ruang untuk tetamu. Macam tu kan, bilik tetamu yang lain. Tapi sebab Biko ada itu je, bilik je. Memang muat kalau nak solat seorang je. Tak boleh solat 2 orang. Lepas tu, muat katil, kalau katil single, adalah ruang kecil lagi. Kalau katil queen, penuhlah ruang tu. Macam tu lah, size dia. Size queen, macam tu je. Size queen tu je. Tak boleh buka pintu. Lepas tu dia macam, sebab dia macam pelik. Sebab Biko diorang kena solat dekat bilik Biko. Yelah, selalu kan, takkan dia nak solat kat bilik tuan rumah kan. And diorang macam, Biko, ni ke rumah kau? Kau duduk kat sini je. Diorang macam, memang terkejut gila. Lepas tu dekat bilik tu, Biko memang jenis yang suka menulis tau. Alhamdulillah. Biko ada tampal satu kertas impian Biko. Biko tulis apa Biko tulis? Kertas tu kat bilik sebelah. Biko tulis Biko nak ada kedai yang, sebab husband Biko sebenarnya dia sangat suka dengan kedai runcit. Sebab dia datang Malaysia dulu, dia kerja dekat kedai runcit. And Biko kata kita ada kedai yang maju, yang ni. Lepas tu ada rumah untuk disewakan. Lepas tu ada dapat hadiahkan emas untuk mak dengan Umi. Mak Biko panggil Umi. Kadang-kadang panggil mama. Kalau mak mertua, Biko panggil mak. And dapat mesin basuh, ada washing machine, ada peti ais, ada benda-benda yang basic lah Biko tulis kat situ. Ada dalam list tu juga Biko tulis nak cabut gigi abang. Diorang ketawa tengok Biko punya tukang impian. Cabut gigi asal. Yelah, sebab lelaki ni takut sangat nak pergi klinik gigi kan. Jadi kita kena tulis impian.
Alhamdulillah. Settle lah pun. Alhamdulillah juga Piko dah hadiahkan dekat mak mertua Piko dengan mak Piko emas. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak tapi alhamdulillah berjaya juga kan. Berjaya juga. Alhamdulillah. Peti ais alhamdulillah diwakafkan oleh kawan baik husband Piko. Mesin basuh alhamdulillah dah ada. Kedai dulu ada tapi bukan kedai kita orang punya, kedai orang lain. Kita orang pun tak tahu dipergunakan. And then itulah yang belum dapat lagi rumah untuk disewakan. Mesin jahit Piko ada tulis juga mesin jahit. Hai Tengku Iskandar. Mesin jahit pun Piko ada tulis. Mesin jahit alhamdulillah dah ada. Kan tapi Piko tak pakai pun sebab Piko tak kerti pakai rupanya. Itulah nak tu tak penting. Yang penting nak tu dah dapat kan. Tapi sebenarnya Piko tak kerti pun. Kerja apa suami Piko? Baru Piko perasan. Husband Piko sekarang dia adalah independent plumber. Alhamdulillah. Dia wow hebat. Apa yang hebatnya dia tiba Tengku Iskandar ni? Apa yang hebatnya? Tengku Iskandar. Okay. Apa tu? Sebenarnya alhamdulillah hidup Piko memang alhamdulillah sangat bahagia. Waktu Piko tak menyalahkan orang lain. Waktu Piko berpegang teguh dengan Allah. Once Piko lupa yang Piko pernah berpegang teguh dengan Allah, once Piko mengharapkan orang lain, and then itulah menyebabkan derita tu datang. Derita. Begitulah. Tengku Iskandar masuk. Segan pula kita. Okay. Itulah. Memang macam tu. Memang life Piko semua sangat bahagia sebab Piko rasa sangat gembira sebab itulah detik yang sangat Piko nak sangat sebab Piko nak sangat hidup bebas. Kalau tak dulu kan Piko selalu nyanyi dekat anak Piko lagu ni. Lagu dia lagu ni. Sebab lagu tu sangat masuk dalam diri Piko. Lagu tu Piko belajar waktu darjah 2. Umur Piko 8 tahun. Lagu dia bunyi macam ni. Ada muzik tapi Piko dah buang. Sebab lagu tu sangat sedih. Piko tak nak anak Piko dengar. Tak bagus. Tapi Piko pernah lah. Dulu Piko selalu nyanyikan untuk dia. Sebab Piko dah tak hafal lagu tu. Lagu tu macam ni. Aku burung di dalam sangkar, hidup terkurung, hatiku susah, ingin aku terbang bebas, berkawan-kawan, tinggi di awan. Lagu tu. Sebab Piko dulu memang sebenarnya sangat tension waktu hidup Piko waktu kecil. Tapi macam mana Piko twist? Macam ramai orang tak sedar benda ni tau. Ramai orang tak tahu yang waktu kecil, yang zaman kecil Piko sangat Piko stres, sangat Piko. Sebab Piko alhamdulillah diberi kelebihan oleh Allah untuk boleh orang kata twist benda tu. Benda yang tak best Piko boleh twist jadi happy. Benda yang ni Piko boleh twist semua jadi happy. Happy. I'm happy girl. And kawan-kawan Piko pun tak tahu. Kawan-kawan Piko tak tahu. Dia orang sampai ingat Piko ni anak yang dimanjakan semua. Sampai adalah yang lelaki tu cakap, kau ni mesti anak manja kan? Sebab Piko macam perangai Piko lah macam mengada-ngada macam tu. Sebenarnya macam ni tau. Bahagia ni kita yang pilih. Adakah kita nak bahagia atau kita nak terus derita? Bahagia tu kita yang pilih. So kita kena cari tahu macam mana cara kita nak bahagia. So Piko twist lah. Piko gembira bila Piko baca buku. Piko rasa gembira bila Piko mengaji, kan. Piko gembira bila Piko, ini true story bukan Piko buat-buat, bukan Piko nak jadi ustazah, tak. Memang ni true story. Sebab Piko pernah dengar ada, Piko tak tahu siapa yang cakap, tapi dia cakap kalau kita nak bahagia, kalau kita rasa sedih, bacalah surah. Ya, ayah.
Kalau kita rasa sedih, bacalah surah Toha. And Alhamdulillah, Piko memang amalkan surah Toha tu ayat 1 sampai 6. Memang Piko amal setiap hari. Alhamdulillah. Ada juga. Yeah. Alhamdulillah. Sebab itulah. Yeah. Sebenarnya kita ni bahagia sebab amalan kita tahu. Once kita tertinggal, dia hilang lah. Piko, momen yang waktu Piko sedih tu, memang Piko tertinggal. Piko dah tak ingat pasal benda tu. Lepas tu bila Piko ingat balik, Allah dulu aku amalkan benda ni. Allah dulu aku amalkan benda ni. Sebab aku dah tak amal tu lah, aku jadi tak gembira. Sebab aku dah tak amal lah, aku jadi macam ni lah. Jadi macam berantakan macam tu lah. Kalau Piko dah tarik dah tarik gurunda kita. Okay, tu saja. Assalamualaikum, dah balik. Tu saja. Nanti kita jumpa lagi di lain perkongsian. InsyaAllah Piko akan kongsikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas semua kekurangan. Mama. Terima kasih atas perhatian. Dadah. Mak ayah.